Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung sikit pembelajaran sejarah tingkatan 4, bab 2, kesedaran nasionalisme di negara kita. Okey, yang pertama sekali kita pergi kepada kesedaran nasionalisme di negara kita. Dapat diselusuri sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka dahulu. Okey, lama dah sebenarnya kesedaran nasionalisme ni. Okey, kesedaran ini berkembang semasa menghadapi ancaman Siam dan British oleh tokoh pejuang tempatan. Kita fokus kepada dua kejadian, iaitu yang pertama di perjuangan di Melaka dan perjuangan di Kedah. Okey, perjuangan di Melaka oleh Sultan Mahmud Shah pada tahun 1511. Okey, pada awalnya Melaka ni merupakan pusat perdagangan dunia. Ia mampu bertahan sehingga 100 tahun. Okey, kalau tengok gambar ni ialah lakaran kerajaan Melayu Melaka pada waktu dahulu pada tahun sebelum 1511. Okey, istananya ada di Melakanya, pelabuhan yang pesat. Okey, tempatnya strategik untuk pedagang-pedagang singgah daripada China, daripada India. Okey, dan menjadi tumpuan pedagang-pedagang asing. Okey, jadi pada waktu itu Melaka ni dicemburui oleh pedagang-pedagang lain, dan pada tahun 1511 Melaka diserang oleh Portugis. Okey, so ni ialah gambar rajah serangan oleh Portugis pada tahun 1511. Okey, untuk pengetahuan awak, serangan Portugis pada tahun 1511 ni bukannya sekali saja tapi dua kali. Okey, dan kali pertama tu memang Portugis kalah lah, disebabkan oleh Melaka pada waktu itu mempunyai kelengkapan senjata yang sangat hebat, sangat canggih dan sangat moden. Okey, dan pada kali keduanya Portugis berjaya menyerang Melaka dan kalahlah Melaka pada waktu itu disebabkan oleh bocornya rahsia-rahsia ketenteraan. Alright, so bila Melaka kalah, awak tengok gambar rajah ilustrasi lukisan pelukis ni. Sultan Mahmud Shah dia berundur ke Muar, dan bila berundur ke Muar, Sultan Mahmud Shah ni membuat satu rancangan untuk menawan semula Melaka, dan Sultan Mahmud Shah mencuba untuk menawan Melaka sebanyak 3 kali tetapi gagal disebabkan oleh benteng pertahanan Melaka yang dikuasai Portugis pada waktu itu sangat kukuh. Seperti yang awak pergi sekarang ni ada tembok kan, kota Formosa, yang tu sangat-sangat kukuh. Disebabkan itulah Sultan Mahmud Shah tidak berjaya menawan semula Melaka pada waktu itu. Alright, so kita pergi pula kepada perjuangan di Kedah. Okay, yang ni tak ada dalam buku teks tapi sangat menarik untuk saya cerita kepada awak, iaitu peperangan Siam dan Kedah yang berlaku pada tahun 1821 hingga 1824. Pada tahun 1821, Siam menyerang kota Kuala Kedah dengan tipu muslihat. Okey, macam mana jeneral-jeneral Siam ni dengan angkatan tentera datang masuk ke kota Kuala Kedah sebagai tetamu. Adat Melayu pada waktu itu mestilah melayan tetamu dengan baik. Tak disangka-sangka tentera-tentera Siam itu menyerang orang-orang di dalam kota Kuala Kedah dan tentera-tentera Kedah. Jadi Siam dapat menawan kota Kuala Kedah dan Sultan terpaksa berundur ke Pulau Pinang. Okey, ni ialah kota Kuala Kedah. Okey, pada tahun 1831, 10 tahun selepas itu, Tengku Kudin iaitu anak saudara kepada Sultan Kedah mengetuai 3,000 angkatan perang menyerang Siam di Kedah dan berjaya mengusir Siam. Siam seterusnya attack balik, serang balik Kedah bersama dengan 7,500 dan 3,000 ekor gajah, dan pada waktu itu Tengku Kudin terbunuh syahid dan kepala Tengku Kudin ini diserahkan kepada raja di Siam. Seterusnya pada tahun 1838, Tunku Muhammad Saad, seorang lagi anak saudara Sultan, bersama dengan 10,000 askar dan 50 buah perahu perang. 50 buah perahu perang ni terdapat meriam-meriam ringan, okey, dan berjaya mengusir Siam keluar dari Kedah sehinggalah ke sempadan Singgora iaitu Songkhla sekarang ni. Dan angkatan tentera Tunku Muhammad Saad ni stay di situ sekejap sambil menunggu bantuan daripada tentera-tentera Melayu yang berdekatan dengan negeri. Okey, sama ada di Kelantan, Terengganu. Sebab apa? Sebab pada waktu itu berlakunya monsun timur laut, jadi hujan. Okey, tapi sementara nak tunggu tu, kerajaan negeri Selat yang dikuasai oleh British membantu Siam dan angkatan Tunku Muhammad berundur ke kota Kuala Kedah. Kita tak sempat tunggu tentera dari negeri-negeri Melayu, kerajaan negeri Selat ni bantu Siam. Okay, dah terpaksa Tunku Muhammad ni berundur semula ke kota Kuala Kedah. Bila di kota Kuala Kedah, bantuan daripada Bangkok 15,000 tentera menyerang kota Kuala Kedah dari darat, dan di laut pula kapal British perang menyerang juga kota Kuala Kedah. Jadi Tengku Muhammad Saad ni terkepung di kota Kuala Kedah.
Okey, so pada tahun 1839 Kuala Kedah dikuasai oleh Siam. Jadi Sultan Ahmad Tajuddin ni ialah Sultan Kedah pada waktu itu. Bila ketenteraan dah tak berjaya, kita serang pun dah tak berjaya sebab Siam ni dah bekerjasama dengan British. Jadi Sultan Ahmad Tajuddin mencuba cara diplomasi dengan Siam. Hasilnya ialah pada tahun 1842 takhta Sultan Ahmad Tajuddin dipulihkan. Jadi Sultan Ahmad Tajuddin ni menjadi Sultan Kedah semula, ada wilayah sendiri, tetapi kehilangan Perlis yang dikuasai oleh Raja dan Setul iaitu Satun. Tapi yang paling selamatnya ialah Sultan Ahmad Tajuddin ni dapat menyelamatkan Kedah daripada pemerintahan Siam. Ni ialah gambar Sultan Ahmad Tajuddin. Alright. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada satu lagi yang dalam buku teks iaitu perjuangan menentang Syarikat Hindia Timur Inggeris SHTI yang dilakukan oleh Sultan Abdullah Mukarram Shah, iaitu apabila Syarikat Hindia Timur Inggeris ni memajak Pulau Pinang, tetapi Sultan Abdullah Mukarram Shah ni tidak dapat menerima hasil-hasil daripada pajakan itu. Sultan Abdullah Mukarram Shah ni nak dapatkan balik Pulau Pinang daripada SHTI ni lah, sebab Pulau Pinang ni pada dahulunya ialah sebahagian daripada wilayah Kedah, dan perjuangan ini ialah perjuangan yang terawal menentang British di Kedah. Ni ialah simbol SHTI lah. Alright. So, perjuangan menentang penjajah oleh tokoh pejuang tempatan. Perjuangan bersifat setempat. Okey, maknanya di tempat-tempat yang berlainan ada pejuang-pejuang tempatan yang wujud. Dan dia selari dengan nasionalisme, iaitu menuntut kebebasan daripada ancaman luar dan mendaulatkan wilayah masing-masing. Apabila ada British datang di situ, dia nak campur urusan-urusan pentadbiran tempatan, maka tokoh-tokoh pejuang ni bangkit menentang nasionalisme. Alright, so contohnya ialah Datuk Maharaja Lela di Perak, yang kedua Tok Jangguk di Kelantan, yang ketiga Datuk Bahaman di Pahang, seterusnya Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu, Mak Saleh di Sabah dan Rentap di Sarawak. Tu typing error sikit, Haji Abdul Rahman bukan Haji Badur Rahman. Okey. Jadi kesedaran awal mendapat reaksi dan tindak balas yang keras daripada penjajah. Penjajah tahu bila dia orang tekan orang Melayu di negeri-negeri Melayu ni mendapat tentangan yang keras daripada penjajah. Jadi penjajah menekan masyarakat Melayu dan memaksa kita, masyarakat ni, bergerak secara perlahan, mengubah strategi untuk membangkitkan nasionalisme dalam kalangan masyarakat. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama sekali, perjuangan tokoh agama. Yang kedua, penulisan akhbar dan kreatif. Yang ketiga, pertubuhan sosio-ekonomi oleh golongan berpendidikan Inggeris dan Melayu. Yang ni kita akan sentuh pada next slide, iaitu pembelajaran seterusnya, faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Kenapa wujudnya gerakan nasionalisme di negara kita. Okey, setakat itu saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.